A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Uhayyikum bittahiyatil Islam ala wahya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu lagi ruangan platform alam maya ini. Alhamdulillah. Tuan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Masjid Darul Makmur tidak melepaskan peluang untuk sama-sama kita menjayakan majlis awal Muharram bersempena dengan bulan Muharram. Dari itu, pelbagai aktiviti ataupun ceramah dan penyampaian yang akan disampaikan oleh asatizah kita dan juga tetamu undangan kita, insya-Allah. Dari itu, marilah sama-sama kita mulakan dahulu majlis dengan bacaan Ummul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya, insya-Allah. Al-Fatihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kali ini majlis kita bertemakan damba cinta dan hidayahmu. Kebiasaannya tuan-puan, kita mendengar kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita mencari kelainan. Untuk itu, saya mengundang penceramah pertama, Ustaz Muhammad Safwan bin Ismani, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kisah Hijrah Para Sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengisahkan satu kisah seorang sahabat Nabi yang agung tentang penghijrahannya ke jalan yang benar, jalan yang tulus, jalan Islam. Siapa beliau? Beliau adalah khalifah kita yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang hebat, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanakah penghijrahan Sayyidina Umar ke Islam? Umar ini ketika zaman sebelum Islamnya, beliau adalah antara orang-orang jahiliyah, orang Quraisy yang sangat bencikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ini digelar sebagai Asadul Quraisy, singa orang Quraisy. Dua orang digelar singa Quraisy ini. Yang pertama Sayyidina Umar dan yang kedua Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhumah. Dan dua-dua orang ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hidayah untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Umar sebelum Islamnya merupakan satu sosok tubuh manusia yang paling menginginkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Umar masuk Islam, Nabi pernah berdoa, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam di antara dua Umar. Yang pertama, Umar bin Al-Khattab, dan yang kedua, Umar bin Amr bin Hisham." Jadi siapakah Umar bin Amr bin Hisham ini? Beliau ini dikenali sebagai Abu Jahal. Dua Umar ini didoakan Nabi agar diketuk pintu hidayah untuk masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya hidayah berpihak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar ini dalam riwayat mengatakan beliau adalah seorang yang tinggi dan besar. Apabila dia duduk di atas kuda, kakinya jejak ke lantai. Bolehlah kita bayangkan betapa tingginya beliau. Nak ditunjukkan betapa bengisnya dia, Sayyidina Umar ini, beliau suka memburu orang-orang Quraisy. Kalau memburu itu selalunya berkelompok ataupun beramai-ramai. Tapi Sayyidina Umar, dia memburu dengan sendirinya. Maka satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, kemuncak kemarahannya kepada Rasulullah sangat tinggi, sehinggakan beliau hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai baju seperti hendak pergi berperang kerana beliau ini berprinsip sama ada dia yang mati atau musuhnya yang mati. Namun dengan hikmahnya dan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar dalam perjalanan hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mencari di mana Nabi menetap ketika itu. Dia mencari lalu mencari. Allah Subhanahu wa taala menghantar seorang sahabat Nabi bernama Nu'aim bin Abdullah.
Nu'aim bin Abdillah berjumpa dengan Umar. Dia tahan Umar dan berkata, "Wahai Umar, mahu ke manakah engkau Umar?" Umar Al-Khattab lalu menjawab, "Aku nak mencari Muhammad. Aku nak bunuh Muhammad." Ketika itu Nu'aim masih lagi menyembunyikan keislamannya. Beliau itu sudah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi menyembunyikan keislamannya. Jadi Nu'aim pun berfikir bagaimana caranya untuk Nu'aim menghindarkan Nabi dari dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Nu'aim berkata, "Wahai Umar, engkau ini terlalu sibukkan Muhammad. Kau tahu Muhammad ini adik engkau sudah menjadi pengikutnya." "Siapa? Adikku yang mana?" Lalu Umar berkata, "Fatimah. Fatimah sudah masuk Islam, sudah ikut Muhammad." Umar terkejut. Jadi Umar sangatlah marah. Lalu Umar pun pergi balik ke rumah Fatimah bintu Khattab. Dan dia pergi bertemu dengan Fatimah bintu Khattab. Umar ketuk pintunya. Jadi dalam rumah itu ketika itu ada Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid. Dan juga bersama dalam rumah itu juga ada Habbab yang sedang mengajar mereka Al-Quran. Jadi apa yang berlaku ketika Umar ketuk sahaja pintu tadi, mereka sudah tahu itu adalah Umar. Mereka pun menyembunyikan Habbab, guru ngaji mereka itu. Dan juga mereka menyembunyikan lembaran Al-Quran yang sedang mereka pelajari. Dan Umar mengetuk pintu. Umar masuk ke dalam apabila dibuka oleh Fatimah pintu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Aku mendengar bunyi sesuatu tadi. Apa yang kalian bacakan?" Lalu apa yang dijawab oleh Fatimah? "Tiada apa wahai Umar." Lalu Umar tu tengah rasa marah itu lalu berkata, "Jangan menipu aku. Aku dengar apa yang kalian bacakan tadi." Lalu Fatimah berkata, "Itu adalah Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Umar berkata, "Bawa sini lembarannya. Aku nak tengok." Lalu Fatimah berkata, "Tak boleh Umar. Engkau ini orang yang kotor, najis. Maksudnya beliau itu kenalah mandi dahulu." Lalu Umar dengan perasaan marah itu tempeling adiknya. Jatuh adiknya. Sehinggakan Sa'id bin Zaid datang jumpa dengan Umar. Lalu berkata, "Umar, kau telah memukul adik kamu." Jadi Sa'id bin Zaid pun hendak memukul Umar. Tapi tak dapat dah dia pukul kerana dia tahu Umar itu sangatlah besar. Jadi Sa'id bin Zaid pun jatuh juga di sebelah isterinya Fatimah bintu Khattab. Apabila jatuh tadi, apa pula yang berlaku? Umar terdetik dalam hatinya, "Aku tidak pernah pukul adik aku. Tapi agama apakah ini yang sehinggakan pengikutnya sangat-sangat menekankan, sangat-sangat menjaga agama yang dibawa oleh mereka itu." Bahkan ketika itu Umar terdetik lagi dalam hatinya, semua orang ini tidak pernah pun keluar dari agama mereka. Bahkan mereka ini tetap taat pada agama mereka. Jadi Habbab yang waktu itu sedang bersembunyi, Habbab kata dalam hatinya bahawa Umar ini pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetuk pintu hidayahnya ke atasnya. Dan dia sudah mula lunak dengan Al-Quran. Jadi Habbab pun keluar dari tempat persembunyiannya. Fatimah yang tadi minta Umar mandi, lalu Umar pun pergi mandi. Saat kepulangan Umar selepas dari mandi tadi, Umar minta lembaran Quran tadi. Dan dibacakan surah Taha. Apabila Umar baca, Umar mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat ayat seindah ini. Maka Habbab keluar bertemu dengan Umar Al-Khattab. Apa kata Habbab? "Wahai Umar, adakah hatimu sudah tenang waktu ini?" Lalu Umar pun menjawab, "Hatiku sudah tenang wahai Habbab. Bawa aku bertemu dengan Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu sangat sukalah Fatimah dan Sa'id bin Zaid, suaminya, dan juga Habbab. Maka mereka pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ada lagi kisahnya, panjanglah sedikit selepas ini, yang bahawasanya beliau berjumpa Nabi Muhammad SAW di Al-Arqam. Tetapi khulasahnya ataupun ringkasannya adalah, alhamdulillah akhir sekali Sayyidina Umar bin Al-Khattab memeluk agama Islam juga dan bersyahadah ketika waktu itu juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita lihat di sini penghijrahan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau ini walaupun bengis orangnya, walaupun dulunya dia bencikan Islam, bencikan Rasulullah dan sebagainya, tapi setelah diberikan hidayah dan apabila dia pun sudah lembut hatinya, alhamdulillah,
Kita pun sudah ketahui bahawasanya Sayyidina Umar ini banyak berjasa kepada agama Islam, sehingga kan beliau itu diangkat menjadikan khalifah yang kedua untuk menyemarakkan lagi ataupun untuk meluaskan lagi agama Islam pada waktu ketika itu, insya-Allah. Jadi kita harapkanlah kita dapat gabung bersama ataupun kita dapat pelajari daripada kisah yang telah dikongsikan tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, menerima segala usaha kita untuk agama Islam, untuk diri kita, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan utamanya adalah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat bermanfaat daripada kisah penghijrahan Sayyidina Umar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitulah penerangan yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz. Baiklah, seterusnya kita mempersilakan ceramah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hanafi bin Muhammad Yusuf yang bertajuk kisah hijrah para tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di sempena sambutan awal Muharram ini, saya ingin mengkongsikan sebuah kisah inspirasi hijrah daripada seorang ulama yang hebat, daripada dulunya beliau tergelumang dalam dosa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada beliau dan seterusnya menjadi seorang tokoh yang hebat. Siapa tidak kenal seorang ulama kibar tabi'in yang begitu hebat, seorang yang sangat alim, zuhud dan wara'. Beliau adalah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang lahir di kota Samarkand. Bukan calang-calang orangnya, sehingga beliau digelar sebagai Abidul Haramain kerana teguhnya beribadah di tanah suci, iaitu di kota Mekah dan Madinah. Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala berkata, beliau, ini Imam Fudail, adalah seorang yang sangat soleh dan orang yang sangat kuat beribadah. Imam Al-Fudail bin Iyad ini terkenal dengan kisah taubatnya. Sebelum beliau terkenal sebagai seorang tokoh ulama yang disegani, beliau pada awal usianya pernah menjadi seorang perompak atau penyamun di tengah jalanan. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala meriwayatkan sanadnya daripada Al-Imam Al-Fadl bin Musa. Katanya, sesungguhnya Fudail ini dahulunya seorang perompak atau penyamun jalanan yang menyamun di jalan-jalan. Antara jalan-jalan tersebut antaranya ialah Abir Yud dan Sarkhas. Beliau menyamun seorang diri tanpa perlu tim ataupun kawan-kawan yang lain, dan sangat digeruni serta ditakuti orang, sehingga beliau terkenal dengan sifatnya itu. Ketika beliau terkenal dengan kisah rompakannya, beliau terpikat dengan seorang gadis yang cantik. Pada satu ketika, beliau memanjat satu tembok untuk melihat gadis tersebut. Ketika beliau memanjat tembok, beliau terdengar satu bacaan ayat Al-Quran pada surah Al-Hadid ayat ke-16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang bermaksud, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Lantas beliau mendengar sahaja ayat tersebut, siapa sangka ayat ini benar-benar menjentik hatinya, sehingga keinginan untuk bertaubat sudah mula bermain di jiwanya. Lalu dia mengatakan, benar, sesungguhnya demi Allah, inilah saat yang telah tiba untuk aku bertaubat. Maka beliau pun beredar untuk pulang. Dan dalam perjalanan terdapat rumah kosong dan beliau ingin berehat di sana. Dan pada ketika itu, lalu satu kafilah
di situ dan beliau mendengar perbualan antara kafilah tersebut. Ada di antara mereka yang ingin meneruskan perjalanan, sementara yang lain pula ada juga yang menyebutkan bahawasanya tunggu dulu. Jangan kita teruskan jalan malam ini dan kita tunggu sampai pagi. Sebab Fudail nanti akan tunggu di tengah jalan untuk merompak dan dia sering buat kerja ini di tengah malam. Nanti dia akan merampas barang-barang kita pula. Mendengar perkataan itu, maka gementarlah hati Fudail kerana dia sendiri tidak menyangka bahawa sampai ke tahap itu orang-orang berasa gusar akan dirinya. Lalu Fudail berkata, "Wahai kafilah, akulah Fudail, berlalulah. Demi Allah, aku berusaha sekuat tenagaku untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah selama-lamanya." Sejurus itu beliau terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sekarang aku telah bertaubat kepadamu dan aku jadikan taubat aku ini dengan tinggal di Baitullah Al-Haram." Bermula dari situlah Fudail ini bertaubat dengan sesungguhnya dan mula mendalami ilmu agama daripada ramai tokoh seperti Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Sufyan As-Sawri, Imam Al-A'mash, Imam Mansur dan ramai lagi ulama yang telah mendidik beliau sehingga menjadi seorang tokoh ulama yang hebat. Benar-benar ayat Al-Quran itu menjentik hatinya sehingga beliau menjadi hamba Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau seorang kuat beribadah terutamanya di kota Mekah dan Madinah. Imam Ishaq bin Ibrahim At-Tabari menukilkan bahawa, "Aku tidak pernah melihat seorang yang mempunyai perasaan khauf, yakni takut kepada Allah dan pemurah kepada manusia selain Fudail bin Iyad. Ayat Al-Quran benar-benar menyentuh hatinya dan tak kala melewati bacaan ayat-ayat Al-Quran tentang syurga, maka beliau akan mengulang-ulanginya dan memohon syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat, beliau bekerja menguruskan air dengan menggunakan seekor unta dan kemudian menjual air tersebut kepada orang ramai untuk menyara hidupnya dan keluarganya serta hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Al-Imam Fudail bin Iyad ini meninggal pada tahun 186 Hijrah seperti dikatakan para alim ulama, antaranya Imam Ali Al-Madini dan Al-Imam Al-Bukhari, dan beliau meninggal pada usia 80 tahun. Banyak ulama yang besar-besar mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis daripada beliau. Antaranya ialah Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah ta'ala, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, Imam Abdul Rahman bin Al-Mahdi rahimahullah ta'ala, malah Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadis daripada beliau. Masya Allah, ramai para ulama memberi pujian terhadap Al-Imam Fudail bin Iyad. Antaranya ialah Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan bahawasanya Imam Fudail bin Iyad ini merupakan seorang yang zuhud, seorang yang sangat zuhud, kuat hafalannya dan disepakati keterpercayaannya, yakni siqahnya dan kemuliaannya. Al-Imam Ibrahim bin Syammas, beliau beritahu bahawasanya, "Saya melihat ada 3 orang yang sangat faqih, sangat wara', sangat kuat hafalannya." Ada 3 orang, iaitu siapa? Pertama Imam Waqi', yang kedua Imam Abdullah bin Mubarak, dan yang ketiga Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Ibrahim bin Al-Ash'as, beliau beritahu bahawasanya, "Saya tidak melihat pun seorang yang mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala terdapat diri dia berbanding Imam Fudail bin Iyad." Iaitu beliau apabila disebut nama Allah ataupun disebut nama Allah, dia akan rasa sedih, dia akan bergenang air matanya, mengalir air matanya. Dan apabila beliau menziarahi jenazah, beliau akan terus memberi peringatan kepada orang sekelilingnya, dan beliau juga akan merasa sedih seolah-olah jenazah itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Dan segala perbuatannya, segala ilmu dia, saya melihat, kata Ibrahim Al-Ash'as, pada Imam Fudail bin Iyad ini,
beliau melihat dia buat itu sebenarnya kerana semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah taala berkata bahawasanya Imam Fudail bin Iyad ini membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi hikmah terhadap pada lisannya. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad ini adalah di antara mereka yang memanfaatkan ilmu dia. Antara kata-kata Al-Imam Fudail bin Iyad iaitu kosongkan jiwamu untuk bersedih dan takut kepada Allah supaya kedua perasaan ini dapat bersarang di dalamnya. Apabila sedih dan takut bersarang di hatimu, ketahuilah keduanya akan menjadi benteng dirimu daripada melakukan maksiat dan juga menjauhkan dirimu daripada terjerumus ke dalam api neraka. Dan juga beliau ada mengatakan bahawasanya sifat khauf itu, sifat takut itu lebih afdal lebih utama daripada ar-raja, mengharap. Sebab apa? Selama manusia itu masih sihat, maka itulah sepatutnya sifat khauf itu diutamakan. Apabila seseorang itu hendak meninggal dunia, maka disitulah dia harus mengutamakan sifat ar-raja, iaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW, janganlah seorang Muslim itu meninggal dunia sehingga dia ada husnuzan, sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, daripada kisah yang saya ceritakan tadi, antara pelajaran yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut ialah pertama sekali, apabila kita melakukan dosa, hati kita akan diselimuti dengan kegelapan. Tapi bila mana seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cahaya yang pada hati kita yang dahulunya gelap dengan dosa dan maksiat. Yang kedua, kita tidaklah seharusnya membenci kepada orang yang melakukan dosa, tapi seharusnya yang sepatutnya ialah kita benci, kita tidak suka pada dosa ataupun perbuatan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, kita sama sekali tidak tahu bagaimana pengakhiran seorang hamba Allah, maka seharusnya kita harus melihat manusia lain dengan perasaan husnuzan, perasaan sangka baik terhadap manusia. Mungkin kita lihat sekarang ini dia melakukan benda yang tidak baik, tapi kita tak tahu bagaimana nanti. Yang pastinya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada sesiapa, dan daripada hidayah tersebut mereka boleh berubah bahkan menjadi lebih baik daripada kita. Semoga daripada perkongsian kisah ini sama-sama kita dapat manfaat dan juga mengambil pengajaran dalam hidup kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, begitulah kisahnya hijrah tabi'in. Semoga menjadi tauladan untuk kita semua. Seterusnya, kita mempersilakan tetamu jemputan kita yang pernah mendendangkan dan menyanyikan lagu di radio satu ketika dahulu. Beliau akan berkongsi kisah pengalaman hijrah beliau sendiri. Kita persilakan Puan Julie Remy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya. Saya Julie Remy yang dikenal sebagai penghibur dahulu. Saya diberi tajuk seperti hijrah. Hijrah tu pada saya membawa makna yang sangat besar. Dan pada diri saya, hijrah tu berlaku bertahap-tahap dalam hidup saya. Berpandukan matlamat dan tujuan apa yang saya hendak lakukan untuk memberi peningkatan dalam diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, suami saya. Saya bermula waktu saya sebagai penghibur. Sebagai penghibur,
saya memberi bakti kepada masyarakat, ya. Pergi ke studio, pergi ke luar negeri, ya. Dan ramai peminat. Selepas itu saya terfikir, apakah ini saja ke? Dan saya fikir lagi, apa yang harus saya lakukan? Lalu kehidupan yang baru datang pada diri saya, iaitu saya dilamar menjadi isteri, ya. Dan itu adalah satu peningkatan juga bagi diri saya, sebab waktu itu saya sudah membuat keputusan untuk keluar daripada dunia seni, agar saya dapat menumpukan segala usaha membina keluarga yang sakinah. Satu perkara yang bukan mudah bagi seorang penghibur. Sebab kalau kita jadi penghibur, kita akan terpaksa keluar negeri, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, dan itu akan menimbulkan satu cabaran yang sangat besar. Jadi, saya membuat keputusan untuk berhenti. Itulah penghijrahan saya dengan matlamat, ya, untuk membuat sesuatu yang baik. Jadi bila saya sudah berumah tangga, mempunyai zuriat, ya, saya berbakti kepada keluarga saya, ya, membesarkan anak, memenuhi keperluan anak suami, ya. Dan apabila mereka sudah meningkat dewasa, mereka sudah boleh berdikari. Dan persoalan besar pun datang lagi. Apakah ada ini saja ke? Dan saya berfikir saya harus melakukan sesuatu lagi. Dan itu adalah peningkatan yang seterusnya, iaitu menjadi seorang yang mempunyai pekerjaan, bekerja untuk menaruh bakti juga kepada masyarakat. Setelah saya lakukan untuk beberapa tahun, saya fikirkan lagi, saya harus membuat lagi satu peningkatan, sebab saya sudah berjanji melakukan peningkatan penghijrahan ini berpandukan kepada matlamat hidup saya. Jadi, selepas itu saya terfikir, saya rasa di rumah saya punya suami, anak, tidak punya kawan, ya, sebab fokus saya adalah pada keluarga. Dan waktu saya menyanyi jadi seorang penghibur pun, saya tidak mempunyai kawan, ya. Jadi apabila saya sudah melakukan apa yang seharusnya yang dilakukan untuk membina keluarga yang bahagia, saya terfikir apakah selanjutnya yang boleh saya lakukan yang akan memberi kepuasan pada diri saya. Lantas saya terfikir, saya harus ke masjid. Saya harus mengenal dan mencari sahabat dari masjid. Dan alhamdulillah, masjid yang saya tertarik untuk menabur bakti adalah Masjid Darul Makmur. Saya bermula memberi bakti dari tahun 2000. Sewaktu saya kecil, saya sering bersama almarhum datuk saya di surau. Saya seorang anak yang tidak punya ramai kawan. Jadi di surau tu tidak banyak aktiviti sewaktu saya kecil, ya. Dia hanya untuk sembahyang, untuk baca Al-Quran. Tidak banyaklah aktiviti. Jadi apabila saya berada di Masjid Darul Makmur, Masya Allah, saya lihat bermacam-macam pintu yang ada. Pintu ilmu, pintu mempertingkatkan diri dalam membaca Al-Quran, pintu menabur bakti sebagai sukarelawan, dan juga pintu untuk mencari sahabat yang saya rasa baik. Kerana kami di masjid, kami sering mengingati antara satu sama lain berdasarkan berlandasan agama, ya. Jadi di situlah saya mula berbakti sebagai sukarelawan, ya. Saya mengenal ustaz, saya mengenal ustazah, masya-Allah. Cara aktiviti yang diadakan di masjid sangat-sangat berbeza. Mereka memberi kita satu empowerment, sebab satu kebolehan untuk kita merasa senang dan tenang berada di masjid untuk melakukan apa-apa saja perkara, program atau apa-apa saja acara yang dikehendaki, ya. Kita bergotong royong dan kita berjumpa dengan muslimah yang sudah senior,
yang kita anggap sebagai ibu, yang memberi kita nasihat, yang menukar resepi, Masya Allah. Bukan saja untuk pergi sembahyang dan membaca Al-Quran, bermacam-macam perkara yang ada di masjid sekarang ni, di zaman sekarang. Jadi saya harap sangat kepada ibu-ibu yang mungkin seperti saya, sudah ada waktu untuk diluangkan, anak-anak dah dewasa, anak-anak boleh berdikari, datanglah ke masjid dan bertanyakan apa yang kita boleh lakukan. Sama ada kita mencurah bakti sebagai sukarelawan, mencurah bakti sebagai pengajar, luas sangat kebolehan yang kita boleh salurkan. Jadi kita jangan sampai macam dulu, puaskan fikiran kita, dan jangan rasa takut, jangan rasa segan. Anda ke sini tidak akan rasa dikecilkan, dipencilkan, Cari kawan, cari sahabat yang boleh dipercayai, ustazah yang boleh dirujuk, macam-macam perkara, Masya Allah. Saya sangat beruntunglah saya rasa membuat penghijrahan ini, dan saya belum ada rasa kesal ataupun tidak sesuai. Malahan saya rasa sangat bahagia. Jadi saya harap pada ibu-ibu di sana dan juga pada sahabat-sahabat saya juga yang ingin berjinak, silakanlah. Kalau ke Darul Makmur, carilah saya. InsyaAllah saya ada. Sebagai penambahan, semasa saya menjadi sukarelawan di Masjid Darul Makmur, pertama kali cabaran yang saya hadapi ialah sama ada mereka boleh menerima saya, menerima saya dan mengizinkan saya untuk menabur bakti, namun begitu, saya tidak lupa semasa saya menjadi seorang penghibur, sesuatu yang terbaik yang saya perolehi ialah saya boleh bertutur di hadapan khalayak ramai, dan saya menggunakan kebolehan itu untuk membantu dalam mengadakan dan dalam acara-acara yang diperlukan oleh masjid. Itulah saya rasa satu kebaikan yang saya bawa dari saya menjadi seorang penghibur. Jadi saya pun tidak merasa kesal sebab apa yang dah berlalu sudah berlalu. Tapi saya mengambil kebaikan daripada apa yang berlalu, dan saya gunakan untuk memanfaatkan kepada masyarakat. Dari itu saya harap apa yang saya kongsi hari ini memberi manfaat kepada yang mendengar, dan fikirkanlah apa yang terbaik untuk diri anda, lakukan penghijrahan, kerana itu adalah satu perbuatan yang akan memberi kita keuntungan pada diri kita kerana kita mendapat kebaikannya daripadanya, insya-Allah. Terima kasih. Subhanallah, menarik sungguh kisah beliau. Semoga menjadi sumber inspirasi buat yang menonton dan yang mendengar. Muslimin dan muslimat, sebagai penutup kita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamzah bin Hamid untuk menggulung dan menyampaikan kisah hijrah seorang seniman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadirat Allah SWT. Pada malam ini kita dapat ditontonkan beberapa kisah-kisah yang menarik, insya-Allah. Dan ini adalah giliran saya pula lah untuk berkongsi bersama penonton di luar sana. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa untuk menonton program kita pada malam ini. Kisah saya berkenaan dengan hijrah secara menyeluruh dan kita lihat bagaimana kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah ini. Jadi kisah ini dia berkenaan dengan seorang artis daripada seberang, seorang artis Malaysia yang sangat terkenal, sangat masyhur, yang seorang pelakon juga yang bernama Datuk, kerana dia sudah mendapat gelaran Datuk kan. Jadi Datuk Muhammad Nur bin Syamsuddin ataupun dikenali sebagai Datuk Rosyamno. Ni kalau dah dengar je nama ni, saya rasa
tidak asing lagi lah bagi kita semua di sini, masyarakat Melayu di Singapura, berkenaan dengan pelakon ini yang sudah lama berkecimpung dalam bidang seni, bidang lakonan dan hiburan, sudah berdekat lama, dan juga seorang pelakon yang mempunyai banyak filem-filem, drama-drama, TV siri yang sering memenuhi kaca televisyen kita di sini, sudah berdekat lamanya. Dan ini adalah di antara satu kisah yang berlaku pada hidup Datuk Rosham Nur yang beliau sendiri ceritakan pada beberapa tahun yang lalu kepada masyarakat, dan ini adalah satu kisah yang menarik yang boleh kita dengar dan ambil iktibar sama-sama. Jadi diceritakan di sini bahawasanya Datuk Rosham Nur memberitahukan ada satu momen lah kan, satu masa tu yang di mana beliau mendapatkan kesedaran untuk berubah. Jadi ini berlaku ketika ayahnya meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2008. Ketika itu Datuk Rosham Nur berumur 42 tahun. Beliau menceritakan bahawasanya sebelum ayahnya meninggal dunia, 4 bulan sebelumnya, abang Datuk Rosham Nur telah meninggal dunia. Tetapi dia mengatakan ianya tidak memberikan kesan ataupun impak yang sama ketika ayahnya meninggal dunia. Apakah impak dan kesan yang dialami oleh Datuk Rosham Nur? Beliau mengatakan bahawasanya bila ayahnya meninggal dunia, dia rasa sedih dan Datuk Rosham Nur rasa sangat-sangat kesal kerana dia tidak dapat membaca dan mensedekahkan Al-Quran kepada ayahnya sendiri, kerana beliau tidak tahu mengaji sama sekali. Beliau tidak tahu huruf-huruf alif ba ta sama sekali. Beliau mengatakan bahawasanya dia cuma tahu membaca surah Al-Fatihah dan 3 kul, dan tidak tahu mengaji surah-surah yang lain, lagi surah Yasin dan sebagainya. Dan beliau mengatakan dia selalu berkongsi pada masa itu, dia katakan kalau dia dijemput ke majlis-majlis tahlil sebelum ini, jadi dia katakan dia akan hadir dengan pakaian yang segak dan sebagainya, tapi bila majlis tahlil bermula dengan bacaan surah Yasin, dia hanya membacakan ayat pertama dan kedua surah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Kemudian beliau kata beliau akan miming hinggalah ke seluruh surah tersebut, kerana memang beliau tidak tahu mengaji sama sekali. Jadi beliau sangat kesal kerana tidak dapat membacakan Al-Quran kepada ayahnya sendiri. Itu yang membuatkan beliau ingin melakukan sesuatu. Beliau bertanya kepada ibunya, dan ibunya hanya menyuruh berpesan kepada anaknya itu Datuk Rosham Nur untuk banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ Datuk Rosham Nur mengatakan beliau terus tidak putus saling terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ingin mengaji, ya Allah, aku ingin mengaji, ya Allah, bantulah aku hamba-Mu itu betul-betul nak belajar untuk mengaji dan membaca Al-Quran, kitab suci-Mu, ya Allah. Jadi selang beberapa tahun kemudian, pada umurnya 45 tahun, 45 tahun ni, tadi umurnya 42, sekarang umurnya 45 tahun, beliau ditemukan dengan seorang ustaz. Tetapi beliau katakan bukan di masjid, tetapi di set lokasi penggambaran filem KL Gangster. Saya rasa ramai tahu filem ni. Filem KL Gangster, beliau ditemukan dengan seorang ustaz. Tetapi nak jadikan cerita, sebenarnya pertemuan itu bukanlah yang dirancang, kerana lelaki ini datang untuk bertemu dengan Datuk Rosham Nur ketika mereka sedang lihat suatu set penggambaran di set lakonan. Kemudian mengatakan yang dia ni adalah seorang peminat Datuk Rosham Nur, dan betul-betul minat sangat ke abang Rosham Nur. Dia katakan, saya nak jumpa abang, saya peminat abang, sangat-sangat suka dengan filem abang, saya nak dapatkan nombor kontak abang, boleh tak kita kontak? Jadi Datuk Rosham Nur pun berikan nombor kontaknya kepada lelaki ini. Jadi setelah beberapa pertemuan dengan lelaki ini pada masa ke semasa, Dr. Rosham Nur sebenarnya bertanyalah kepada lelaki ini, beliau ni sebenarnya bekerja sebagai apa. Jadi peminatnya mengatakan, saya ni ustaz. Saya ni ustaz. Jadi Dr. Rosham Nur terkejut, tak sangka pula lelaki ni yang akan orang biasa-biasa tapi mempunyai pekerjaan yang biasa, tetapi dia ni adalah seorang ustaz. Dan Dr. Rosham Nur bertanyalah kepada beliau, sebenarnya saya ni nak belajar ngaji, dah lama nak belajar ngaji sangat-sangat, boleh tak ustaz bantu saya? Mungkin ada teman-teman yang mengajar, yang mengajar mengaji itu mengajar saya. Dan
ustaz ni menjawab, sayalah ustaz pun sebagai seorang guru mengaji juga. Jadi dari situ Datuk Rosyam Nur meminta izin dan juga memohon kepada ustaz untuk mengajar dia mengaji. Dan dia mengatakan, aku nak belajar ngaji lah, tolonglah ajar saya. Dan kalau boleh janganlah bagi tahu orang lain lah, sebab dia pun rasa malu kerana dia ni dah umur ini dah lanjut tapi tidak boleh mengaji. Tetapi dia tetap juga berazam ingin belajar mengaji pada masa itu. Jadi dengan usahanya yang berterusan, dia menceritakan bahawasanya dia dapat mengaji, membaca Al-Quran. Dan kali pertama Datuk Rosyam Nur ni menceritakan beliau khatamkan Al-Quran Karim kali pertama pada tahun 2016 di depan Kaabah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bayangkan daripada 2008 hinggalah tahun 2016 beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran ketika umurnya mungkin kita kata lebih hampir 50 tahun, 49 tahun gitu. Datuk Rosyam Nur dapat mengkhatamkan Al-Quran. Walaupun beliau mengatakan dengan rendah dirinya, beliau mengatakan mungkin bacaan saya itu belum sempurna lagi, tapi saya dapat khatamkan Al-Quran Karim buat pertama kalinya dalam hidup saya. Dan beliau mengatakan saya terus juga belajar mengaji hingga saat ini, dan saya payah untuk belajar dan memperbaikkan bacaan Al-Quran saya. Ini adalah kisah yang diceritakan sendiri oleh Datuk Rosyam Nur di kaji-kaji TV, di siaran-siaran hiburan. Kita boleh balik, boleh Google, boleh YouTube, boleh jumpa kisah ini yang berlaku. Jadi kita lihat sebagai pengajaran, kita tengok sebenarnya Datuk Rosyam Nur pertama sekali dia tidak menyalahkan sesiapa, dan beliau sendiri mengatakan dia tidak menyalahkan ibu bapanya, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan sesiapa kerana kerana hidupnya yang beliau ni tidak dapat mengaji, sehingga di waktu kecil beliau menceritakan mungkin di waktu kecil dia faham ayah ibunya bekerja dan sibuk. Dia tidak menyalahkan sesiapa. Dalam masa yang sama juga beliau tidak menunggu dan berpeluk tubuh. Beliau mendapatkan kesedaran untuk berubah. Kemudian beliau terus mendapatkan nasihat daripada ibunya dan terus berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikannya hidayah, agar Allah SWT membimbingnya ke jalan yang di mana beliau dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan mengaji dan membaca Al-Quran Karim. Jadi ini adalah sikit sebanyak kita lihat bagaimana hijrah itu sebagai rumusan, ya. Kita lihat kisah-kisah yang diceritakan oleh para asatizah kita, oleh Puan Julie. Kita lihat di mana setiap orang itu akan melalui fasa-fasa perubahan, sama ada kecil ataupun besar, sama ada secara langsung ataupun tidak, sama ada lama ataupun sekejap. Tapi setiap orang akan melalui fasa tersebut. Dan fasa hijrah yang dilalui oleh setiap individu itu berbeza di antara satu sama dengan yang lain. Kerana itu adalah hijrah secara menyeluruh. Hijrah itu tidak hanya bermakna kita menjadi daripada kurang elok, kurang baik, kita menjadi baik. Akan tetapi hijrah itu adalah perubahan diri kita. Sama ada sekarang ini kita kurang baik menjadi baik, ataupun sekarang ini kita baik menjadi lebih baik. Jadi hijrah ini adalah perubahan yang di mana kita akan selalu berusaha untuk mempertingkatkan diri kita, berusaha untuk memajukan diri kita, berusaha untuk pastikan kita mendapatkan manfaat dan faedah daripada kehidupan kita sesuai dengan apa yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita dekatkan dengan itu dengan niat kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang, kisah mereka, kita ni kisah hijrah kita berbeza-beza. Semua ada kisah hijrahnya masing-masing. Dan ini adalah rumusan yang ingin kita faham, yang ingin kita ambil, yang ingin kita bawa pulang, yang ingin kita pelajari sama-sama. Dan saya boleh ringkaskan pada malam ini berkenaan dengan kisah-kisah hijrah kita. Topik kita mendambakan cinta dan hidayahmu, Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tiga perkara. Dan rumusan ini juga boleh kita dengarkan, boleh kita imbas kembali
Ini juga kita telah mendengarnya pada 2 Jumaat yang lalu ketika khutbah Jumaat. Saya teringat tentang khutbah tersebut dan saya ingin rumuskan dengan 3 nota ini. Yang pertama, kita boleh katakan adalah istiqamah. Yang pertama istiqamah, usaha yang berterusan. Maksud istiqamah itu kita tahu kan usaha yang berterusan. Jadi ini adalah antara kunci di mana kita dapat bukan hanya berubah, tapi kita dapat melakukannya dengan bertahap-tahap, melakukannya dengan di mana kita dapat melalui fasa-fasa tersebut daripada satu perubahan kepada perubahan yang lain. Jadi ini adalah sangat penting. Allah SWT berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 yang bermaksud sesungguhnya mereka yang berkata qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Maka Allah SWT akan menurunkan para malaikat apabila telah sampai ajalnya, telah sampai ajal mereka, telah dekat ajal mereka, dan malaikat akan mengatakan kamu jangan takutlah, takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, dan kamu gembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT kepada kamu. Jadi ini adalah kelebihan ganjaran-ganjaran orang yang selalu beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya tidak lain tidak bukan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah sabar. Ini tidak boleh tidak ya, kita lihat setiap kisah yang dilalui oleh yang diceritakan, kisah Sayyidina Umar bin Khattab, kisah tabi'in Fudail bin Iyad, kemudian kisah kehidupan Puan Julie kita, kisah kehidupan artis yang kita ceritakan pada awalnya, Datuk Rosham Nur. Mereka ini melalui banyak cabaran, banyak dugaan, banyak liku-liku hidup, tetapi mereka tetap terus bersabar dan mengorak langkah untuk berubah. Ini sangat penting, kerana tanpa kesabaran mereka tidak mampu untuk teruskan istiqamah mereka, berusaha dengan yang berterusan. Jadi ini adalah satu nota yang sangat penting sekali. Kemudian poin yang terakhir adalah istiqamah dan berdoa kepada Allah. Poin yang ketiga adalah bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terakhir, yang di mana kita lihat bagaimanapun usaha kita yang berterusan, kita bersabar, tetapi hubungan kita dengan Allah SWT masih ada. Dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah SWT berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Yang bermaksud sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah SWT tidak akan mensia-siakan pahala yang telah mereka lakukan daripada amal soleh mereka. Jadi bagaimanapun, sekecil mana pun, apa pun jua usaha kita yang baik, khususnya bila kita ingin berubah menuju Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan sama sekali. Ini janji Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan setiap daripada perbuatan kita, setiap daripada langkah kita untuk kita berubah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan sia-sia sama sekali. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai contoh, kita pernah terdengar kisah di mana seorang pembunuh yang telah membunuh dengan begitu banyak sekali, sehingga kan apabila dia ingin bertaubat, dia tidak berjumpa dengan orang yang memberi dia ruang untuk bertaubat. Setelah 99 pembunuhan yang dia telah lakukan, apabila dia berjumpa dengan seorang untuk diberikan nasihat, tidak mendapatkan nasihat tersebut, maka dia membunuh orang tersebut. Sehinggalah akhirnya jalannya untuk menuju taubat itu
sampai kepada orang yang terakhir, kemudian disuruh oleh beliau untuk mencari suasana yang baik dan menuju ke satu kawasan kampung untuk mendapatkan bimbingan dan suasana yang baik. Dan kita tahu kan, apabila dia berjalan untuk menuju ke kampung tersebut, ke kawasan tersebut, beliau meninggal dunia. Maka berlaku perdebatan di antara para malaikat sama ada adakah beliau ini ditempatkan ke syurga Allah SWT ataupun ditempatkan ke neraka Allah SWT, dan akhirnya beliau berjaya dibawa oleh para malaikat untuk mendapatkan keredaan ampunan daripada Allah SWT kerana jaraknya untuk menuju ke kampung tersebut lebih dekat lagi daripada jaraknya daripada tempat asalnya. Jadi kita lihat, ini adalah usaha seorang yang ingin berubah. Walaupun tidak dapat diberikan kesempatan, tetapi beliau sudah meletakkan azam, meletakkan usaha betul-betul untuk mengubah dirinya untuk bertaubat. Dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ini yang maksud yang kita katakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan sama sekali kita punya usaha, kita punya semangat, azam, niat kita sekecil mana pun, Allah tidak akan mensia-siakan sama sekali. Jadi insya-Allah dengan ini kita akhiri kisah-kisah, cerita-cerita kita pada malam ini. Semoga mereka yang di luar sana yang telah mendengar terhibur dan dalam masa yang sama meraih manfaat, meraih faedah daripada kisah-kisah kita. Dan insya-Allah semoga kita bertemu lagi di program-program yang lain, dan kita ingin mengambil kesempatan untuk bertemu pada malam esoknya dengan bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun, dan kita mendoakan dan mengucapkan kepada semua kullu amin wa antum bikhair, selamat menyambut awal Muharram. Dengan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Alhamdulillah, banyak sangat pengajaran yang boleh kita raih dari ceramah dan penyampaian yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Esok kita akan menyambut tahun hijrah yang baru. Dari itu, kita akan sambung dengan menganjurkan lagi ceramah dan bacaan doa awal Muharram. Sila like dan share. Dari itu, saya sudahi majlis dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.